Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kerana menonton video ini. Kekal sampai habis dan sebabnya saya akan ajar anda cara untuk masukkan gas secara manual dekat rumah walaupun anda tak ada mesin dan anda tak ada penimbang lah. Kalau anda penimbang, settle masalah ni, tak payah buat ikut belakang ni. Tapi untuk video kali ni kita nak bincangkan kalau nak masukkan aircon ni secara manual dan anda tak tahu berapa gram yang anda perlukan untuk masukkan kat sistem tersebut. Contohlah anda dah besarkan saiz kondenser, anda dah tukar jenis kompresor lain, anda dah tukar belting tu jadi panjang, anda dah tukar cooling coil dah tak ikut spek asal. Senang kata ada apa-apa perubahan yang anda buat pada sistem aircon kereta anda. Jadi video ini adalah sangat sesuai untuk anda sebab anda nak masukkan secara manual. Even untuk bengkel-bengkel di luar sana, kalau anda nak tahu macam mana nak tahu cukup ke tak sebenarnya sistem tu pakai, kalau lagi-lagi kereta tu tak ada side glass, iaitu kaca lah. Jom kita sharekan. Baiklah, dekat belakang saya ada whiteboard. Saya ceritalah macam mana satu-satu cara untuk masukkan gas secara manual dan apa yang anda perlukan. Okey, yang pertama, apa yang anda perlukan adalah satu, vacuum pump. Okay, pada mana-mana kereta, semestinya aircon kereta adalah sangat-sangat penting untuk kita hapuskan dahulu semua lembapan dalam sistem. Ingat, kita gunakan vacuum pump bukan sahaja sekadar untuk nak keluarkan gas dekat dalam sistem aircon. Tujuan utama vacuum pump adalah untuk membuang lembapan dekat dalam sistem. Jadi sebab itulah kena buat lama. Kalau setakat nak keluarkan angin, seminit dah cukup. Akan tetapi kalau anda nak hapuskan semua lembapan yang ada kat dalam sistem, anda perlukan vacuum pump untuk boilkan semua lembapan tu dan akhirnya semua lembapan pun kering kat dalam tu dan dia kering, betul-betul kering lah, dah tak ada apa-apa lagi lembapan yang ada kat dalam sistem. Jadi anda perlukan vacuum pump untuk vacuum dulu sistem sebelum anda masukkan gas, dan minyak mesti dah ada lah kat dalam tu. Kalau anda vacuum, minyak tak akan terganggu ya, hanya lembapan sahaja yang akan keluar, yang akan burn kat dalam tu. Okey, minyak tak akan burn. Okay. Yang kedua, apa yang anda perlukan adalah pressure manifold. Pressure manifold adalah yang contoh yang merah biru tu lah. Yang merah biru tu adalah kat semua bengkel aircon semestinya. Tapi kalau anda buat kat rumah, anda kena ada. Benda tu wajib ya, bukan pilihan, wajib sebab kita nak kena baca tekanan. Okay. Yang ketiga adalah gas R1T4A. Kalau sistem tu pakai R1T4A lah. Tapi kalau sistem tu pakai R1234F ke, pakai R2F ke, yang mana memang dah tak wujud dah kan dekat dalam bumi ni. Tapi ada je, masih ada lagi orang jual dan ada lagi orang manufacture. Contohnya gas lah. Okay. Kita gas R134A. Okay. Gas ni anda kena ada sebabnya anda nak masukkan gas kat dalam sistem supaya berlakunya sistem penyejukan tu lah. Tak boleh lah ada aircon tapi anda masukkan carbon dioxide. Memang boleh. Ada caranya. Sebab kalau anda tengok kat dalam Google Scholar pun ada orang yang menggunakan carbon dioxide pure kat dalam sistem aircon untuk menggantikan gas R1T4A. Tapi itu berlain. Hari ini kita bincang R1T4A sahaja dan saya nak tahu cukup ke tidak. Okey. Anda hanya perlukan 3 ni sahaja. Kalau anda tak ada penimbang dan anda tak tahu pun berapa timbangan yang perlu untuk sistem aircon tersebut. Sebab ada perubahan yang berlaku. Ataupun sistem tu anda buat sendiri. Anda gabungkan Saga punya, Wira punya, masukkan Viva. Contoh macam tu. Macam kita nak tahu, tak ada berat yang betul lah. Jadi, ini adalah caranya. Okey. Yang pertama, selepas kita ada 3 ni, kita vacuum dulu selama 30 minit. And then, kita buat, kita gunakan pressure manifold tu untuk sambungkan vacuum pump dengan gas. Kita gabungkan tiga-tiga, cut pressure manifold dan akhirnya kita boleh masukkan gas lah selepas kita vacuum selama 30 minit. Dan seterusnya, yang pertama, apa yang anda kena buat adalah tak ada, dah kering. Yang pertama, anda kena masuk gas sebanyak yang paling basic sekali, iaitu 300 gram. 300 gram. Okey, kalau ini pun anda tak ada penimbang untuk kira 300 gram, apa yang anda kena buat adalah anda kena masukkan gas sehingga 150 PSI. Okey, masukkan je gas sampai 150 PSI dan biarkan idlekan aircon kereta tu selama 5 minit. Biar je aircon kereta tu. So, apa yang anda kena buat adalah yang kat dalam kereta lah. Lepas dah masukkan 300 gram dengan idlekan selama 5 minit, buka blower. Okay. Turn
on AC and blower max. Okey, pastikan anda hidupkan aircon dan blower tu pastikan yang paling kuat sekali. Dan suhu mestilah yang paling kuat sekali, yang paling sejuk sekali. Okey, lepas tu dah biarkan, lepas tu anda tengok dia punya tekanan tu cantik, dia duduk je kat 150 PSI. Enjin dah panas. Lepas tu dia pun dah idle selama 5 minit. Apa yang kita kena buat lepas tu? Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena naikkan sikit-sikit. Dan pastikan, kat sini ada lagi satu je. Ini pun agak penting ni. Iaitu anda kena ada temperature sensor. Okay, temperature sensor ni kita letak dekat corong tengah aircon. Yang mana corong tengah aircon tu, kita cocok kat situ. Cocok kat situ dan kita nak yang paling dekat sekali dengan cooling coil. Sebab tu kita tak cocok dekat kiri atau kanan. Sebab yang paling tengah adalah yang paling dekat sekali dengan cooling coil. Okey, kalau anda boleh cocok betul-betul kat cooling coil tu, alhamdulillah lagi bagus. Tapi kalau tak dapat, dekat corong tengah pun dah cukup baik dah. Okey. Yang seterusnya, lepas kita dah biarkan tu, dia duduk je. Contohlah, dia duduk kat 150 PSI dan anda punya gas aircon tu, anda punya temperature sensor ni, kan, temperature sensor ni, dia duduk dekat, contohlah, dia duduk maintain je 10 darjah Celsius. Contoh 10. Okey, anda rasa macam bolehlah cuba masuk lagi. Okey, kita masukkan lagi, tapi berapa banyak yang kita nak kena masuk, kita masukkan sikit-sikit. Tambah je. Tambah sikit-sikit, agak-agak aja dalam 50 gram. Tambah 50 gram setiap kali. Sehingga, tapi tidak melebihilah. Contoh kat Malaysia ni, kita punya suhu jarang lah mencecah 40. Kalau 40, confirm akan ada orang tulis dekat dalam Facebook, ditulis panas. Sebab memang 40 terlalu panas lah. Kalau kat Malaysia selalunya 36, 35 macam tu je. Ataupun 32 lah yang paling common. Untuk 32 darjah Celsius, anda tak boleh melebihi daripada 200 PSI. Okay? So, contohnya kat sini, max adalah 200 PSI. Okay? Kita tak ada minimum suhu. Kita ada maksimum 200 PSI. Iaitu tekanan untuk high. Iaitu antara kompresor ke expansion valve lah. Tu tekanan tu adalah untuk tekanan high. Jadi maksimum 200 PSI. Jadi kita kena masukkan gas 50 gram and then selepas masukkan 50 gram, anda kena tunggu setiap kali tambah 50 gram, tunggu 5 minit. 5 minit tunggu. Biar je. Kita tengok sama ada tak turun suhu dekat temperature sensor yang ada dekat cooling coil tadi tu. Kalau kita masukkan 50 gram lagi, tapi still tak melebihi 200 PSI, masukkan lagi. Okey, sampailah suhunya dah tak turun dah. Suhu dekat cooling coil tu, okey, yang ke-6, dia dah idle tu terus minimum temperature dah. Dah tak nak turun lagi dah. Contohnya kat situ dia tulis 2 darjah Celsius. Dah tak nak turun lagi dah. So kita masukkan 50 gram lagi sekali pun, dia tak nak. Okey dah cukup. Sampai situ saja. Okey, mudah kan? Itu je sebenarnya cara dia. Okey, yang penting jangan lebih 200 PSI. Dan kalau lebih boleh lebih sikit je. Sebab ialah enjin tu pun panas. Dia tak semestinya dapat menghasilkan suhu yang lebih kurang untuk suhu ambient temperature. Okey, jadi simple kan? So, bila kita dapat minimum temperature dekat cooling coil, itulah suhu yang sepatutnya. Sebab kalau kita masukkan lagi, apa yang akan berlaku? Suhu tersebut akan naik. Sebab saya pernah buat testing dan kalau anda baca dekat dalam Google Scholar pun, memang ada banyaklah paper-paper yang menerangkan macam mana nak tahu suhu yang bagus untuk sistem tersebut. Sebab ini semua, kita dapat data kat dalam sistem tu, memang sebenarnya semuanya engineer dah study dah. Dah tak ada apa-apa lagi dah. Memang dah tak payah, kita tak payah belajar lagi dah kat sini. Kita tak payah buat secara manual. Kalau kita ikut spek asal kereta tu, memang dah tak payah tukar apa-apa. Semua ikut je klaim. Sebab itulah saya sangat tekankan untuk orang yang baru belajar mengenai aircon kereta, pastikan, ataupun anda nak DIY lah kat rumah, pastikan pemberat adalah kawan baik anda. Masukkan gas ikut gram. Contoh macam Subaru XV yang kita buat semalam, dia tulis gas tu 450. Salah. Dia tulis gas tu 450 hingga 500, betul. 500 gram. Jadi kita masukkan 500 gram. Contoh macam Wajar 500 gram. 550 gram. Persona 550 gram. Saga FX Lite 450 gram.
Viva 320 gram. Semua saya dah ingat sebab tu kereta-kereta common yang memang datang ke bengkel kita. Exora paling banyak lah 800 gram. Answer 950 gram. Dah dekat sekilo lah. Jangan cerita lagi lah kereta-kereta mahal. Contohnya macam Porsche ke dia dah sekilo. Berat. Memang gas dia memang sangat banyak lah pakai. Okey, sampai di situ saja saya punya penerangan untuk hari ini. Semoga saya dapat bantu anda untuk masukkan gas secara manual dekat rumah, ataupun kalau anda ada buat sistem aircon sendiri dekat rumah untuk anda punya basikal ke kan. Buat kelakar pula dia. Okey. Itu je. Memang very simple nak masukkan gas. Yang penting jangan lebih bacaan 200 PSI untuk suhu pada waktu tersebut lah. Kalau suhunya contohnya pada waktu tu 40 darjah Celsius, anda boleh sampai 300 PSI. Macam tu. So, lagi panas, lagi tinggilah maksimum PSI untuk pada keadaan tersebut. Sebab itulah jangan masukkan aircon waktu hujan, waktu malam. Susah kita nak tengok adakah sistem tersebut sesuai untuk keadaan tersebut. Melainkan anda memang ada alat lah untuk tengok berapa suhu, berapa lembapan, macam tu. Sebab lembapan kat Malaysia ni selalunya dalam 80-90%. So, kita dah boleh agak dah. So, tak payah ada alat pun. Tapi kalau hujan, tak boleh dah. Tapi kalau kita masukkan gas by gram, hujan ke, panas ke, malam ke, apa ke, semua boleh. Tapi kalau buat secara manual, tak boleh. Kita kena ikut gambar rajah yang disediakan oleh manufacturer secara termodinamik. Jadi kalau anda rasa nak belajar termodinamik, boleh buka je buku. Banyak buku-buku yang ajar anda termodinamik. Dan anda boleh belajar macam-macam lah. Anda boleh belajar kontrol untuk kawal termodinamik tersebut. Itulah yang saya buat selama ni. Jadi saya Afiq daripada Cik Kereta. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe dan je lah like sikit untuk video ni. Assalamualaikum.